صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati dan yang dikasihi pengurusi dan barisan atau kuasa jemaat tadbir urus surah At-Taqwa, yang dimuliakan kepada tuan-tuan imam, juga tuan-tuan bilal, petugas-petugas, pengimarah-pengimarah surau, para ilmuwan, para pendidik, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya kepada ahli-ahli jemaah, tuan-tuan haji, puan-puan haji, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan lafaz kalimah alhamdulillah. Kita merafa'kan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dilimpahi dengan berbagai-bagai kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, kelapangan waktu, ketenangan, dan pada malam ini kita sama-sama dihimpunkan di rumah Allah ini dalam rangka kita beriktikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dengan pengisiannya menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan seterusnya setelah kita berdoa kita isikan waktu kita ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama laksanakan pada malam ini menjadi amal saleh, amal kebajikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada junjungan. Selain daripada itu, kita sentiasa hidupkan majlis ilmu sebagai menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan orang-orang yang beriman minkum daripada kalangan kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan begitu juga meninggikan dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, maknanya orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa darjah ketinggian. Di antara kelebihan orang-orang yang ada ilmu dan orang yang beriman. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan ilmu? Alhamdulillah kita sentiasa gembira dan suka berada di dalam majlis-majlis ilmu diwujudkan. Di mana sahajalah tuan-tuan ini, alhamdulillah. Walaupun yang disampaikan itu dah berulang-ulang kali ada di dalam ingatan kita, tetapi kita suka dan gembira. Di dalam asar tuan-tuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu an, daripada Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam moga sentiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailah.
berada di dalam majlis ilmu seketika, khairum min qiyami lailatin, adalah lebih baik daripada berqiyamul lail semalaman. Begitu besar ganjarannya tuan-tuan. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, walaupun lebih kurang 1 jam ataupun seketika, tak selama mana lah tuan-tuan. Alhamdulillah ganjarannya yang diperolehi, kelebihannya yang didapatkan, alhamdulillah. Khairun min qiyami lailatin, adalah lebih besar, lebih baik daripada berqiyamul lail semalaman. Wa talabul ilmi yawman khairun min siyami salasati ashhur. Andai kata berada di dalam majlis ilmu yawman, seharian, khairun min siyami salasati ashhurin, adalah lebih afdal daripada berpuasa 3 bulan. Alhamdulillah, asar ini daripada rawahu ad-Dailami. Kita baru sahaja menunaikan ibadah kurban tuan-tuan, penyembelihan binatang-binatang ternakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan kita dengan berbagai-bagai kenikmatan rezeki. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi penyembelihan tuan-tuan yang dinamakan aqikah. Aqikatun. Kalau dilihat dari segi bahasanya tuan-tuan, dalam bahasa Arab aqikah ni adalah kata terbitan daripada kata dasarnya aqun, yang bermakna potong. Pada asal kalimah ini, kalimah hakikah ini juga merujuk kepada rambut yang tumbuh di atas kepala bayi yang baru dilahirkan. Itu juga dimaknakan hakikah. Rambut bayi sewaktu dilahirkan daripada rahim ibunya tu. Itu juga dimaknakan aqikatun. Selain daripada itu tuan-tuan, aqikah juga dimaknakan kambing yang disembelih ataupun binatang ternakan yang disembelih bersempena kelahiran bayi. Jadi juga dinamakan aqikah kerana rambut bayi itu dicukur bersempena penyembelihan kambing tersebut. Jadi aqikah adalah merupakan binatang ternakan yang disembelih pada hari kelahiran bayi. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan di dalam kitab fikih yang besar, sebagai contohnya, di dalam kitab Al-Muhtamad fil Al-Fiqh Syafi'i, aqikah diartikan sebagai binatang yang disembelih bersempena kelahiran bayi dan pencukuran rambutnya. Aqikah diartikan, dimaknakan sebagai binatang ternakan yang disembelih bersempena kelahiran bayi dan pencukuran rambutnya. Jadi waktu pencukuran rambut bayi didahului dengan penyembelihan binatang ternakan. Sembelihan itu dinamakan aqikah. Ini yang termaktub di dalam kitab Al-Muhtamad fi Al-Fiqh Syafi'i. Selain daripada itu tuan-tuan, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, aqikah ialah suatu nama yang diberikan kepada binatang sembelihan yang disembelih pada hari yang ketujuh kelahiran bayi. Dan hari itu juga dicukur rambut bayi itu. Jadi makna aqikah ni, kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar tuan-tuan ni, nama yang diberikan kepada binatang ternakan yang disembelih pada hari yang ketujuh kelahiran bayi.
Dan hari itu juga dicukur rambut bayi. Hari yang ketujuh kelahiran. Contohnya kalau lahir hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang ketujuh. Kalau malam Ahadnya lahir, bermula bilangannya pada hari esoknya, hari Ahadnya. Jadi hari yang ketujuh itulah dicukur rambut bayi. Dimulai dengan penyembelihan ternakan. Maka sembelihan itu dinamakan akikah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Mazhabi Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, akikah pula diartikan sebagai binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan, dan penyembelihan itu dilakukan pada hari rambut bayi dicukur. Jadi artinya pengertiannya adalah sama tuan-tuan, itu beberapa kitab fikih yang besar. Jadi kita ambil kesimpulan bahawa yang dinamakan akikah adalah penyembelihan binatang ternakan dengan kelahiran bayi. Dan cantiknya penyembelihan itu dilakukan pada hari yang ketujuh. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, penyembelihan akikah ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Buraida radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain alaihi wassalam. Rawahu Buraida radhiyallahu anhu. Buraida radhiyallahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga sentiasa diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah meriwayatkan, menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain alaihi wassalam, mengakikahkan untuk dua orang cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Ke atas keduanya selamat sejahtera. Jadi ibadah akikah ini adalah merupakan suatu yang telah disyariatkan dengan adanya hadis Rasulullah SAW yang telah memberikan penjelasan bahawa Rasulullah telah mengakikahkan, menyembelihkan binatang ternakan untuk kedua-dua cucunya Hasan dan Husain. Selain daripada itu tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulam aqiqatun wa ahriku anhu dama wa amitu anhu al-adha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ghulam aqiqatun, bersama-sama kelahiran bayi hendaklah dibuat akikah. Wa ahriku anhu damang, maka tumpahkanlah darah penyembelihan binatang ternakan untuknya. Wa amitu anhu al-aza, dan tanggalkanlah daripadanya sesuatu yang boleh menyusahkannya. Jadi apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ghulamu aqiqatun, bersama-sama kelahiran bayi hendaklah dibuat akikah, adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya dilaksanakan, dimaklumkan, maknanya dibuat apabila berlaku kelahiran bayi. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diselidik tuan-tuan di dalam kitab-kitab, ada beberapa perkara untuk dilaksanakan
ibadah akikah ini? Yang pertama sekali, pastikan ada kelahiran bayi. Pastikan ada kelahiran bayi. Artinya tuan-tuan, tidak sah akikah jika bayi masih lagi dalam kandungan. Kalau bayi masih dalam kandungan lagi, ayahnya datang bersabar-sabar, tuan-tuan, dah terus sembelihkan kambing, umpamanya lah, jadikan akikah. Dah sembelih kambing, dah lahir anaknya, belum lagi, masih dalam kandungan lagi, baru 9 bulan, belum lahir lagi. Adakah jadi akikah tuan-tuan? Ya tak jadi akikah, jadi sembelihan biasa. Tak diperolehi akikah tersebut. Sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastinya untuk nak dilaksanakan akikah ini, pastinya dah berlaku kelahiran bayi sepenuhnya. Kalau masih dalam perjalanan kelahiran tuan-tuan, baru separuh badan lahir, dah sembelihkan akikah pun belum lagi. Mana dah sempurna kelahirannya, dah dibersihkan, dah dipotong tali pusatnya, barulah bermula kalau nak diakikahkan, dah boleh dah. Kerana pun dah sempurna kelahiran bayi tersebut. Selain daripada itu tuan-tuan, binatang yang disembelih, pastikan ada binatang ternakan yang disembelih. Jangan pergi umpamanya di pasar ikan rengit, pergi sebelahnya tu pasar daging, berhasrat untuk beli daging. Penjual daging pun tanya, Tuan Haji nak beli berapa kilo? Nak beli 5 kilo. Banyak hari ni beli Tuan Haji untuk apa? Untuk nak dibuat akikah. Beli daging untuk akikah. Adakah jadi akikah Tuan? Tak jadi akikah. Tidak sah akikah jika membeli binatang untuk tujuan tersebut, membeli daging di pasar untuk tujuan akikah. Jadi pastinya ada binatang yang disembelih, masih hidup lagi disembelih dengan tujuan akikah. Baru terlaksana tujuan akikah tersebut. Tapi kalau cuma beli daging saja, dibuatkan jamuan tuan-tuan dengan atas nama akikah, ia tidak berhasil hasrat tersebut. Begitu jugalah ibadah kurban tuan-tuan, kalau cuma beli daging saja dengan tujuan untuk kurban, maka tidak dinamakan kurban, tak dapat ganjarannya. Jadi sembelihan biasa saja. Jadi pasti ada penyembelihan atas nama kurban. Alhamdulillah, teringat pula satu soalan tuan-tuan ni. Dalam celah-celah tu teringat satu soalan. Waktu berkorban dalam setahun 4 hari, yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dia pun mendapatkan seekor kambing untuk disembelih. Dan waktu itu juga lahir, istrinya melahirkan bayi. Istrinya melahirkan bayi pada waktu tersebut, pada 4 hari tersebut. Mana boleh lagi berkorban. Jadi membeli seekor kambing dengan tujuan untuk kurban dan disertakan sekali dengan akikah. Untuk kurban kerana dalam waktu berkorban lagi disertakan dengan niat akikah. Dengan kambing yang sama tuan-tuan, contohnya dengan akikah, kerana baru lahir anaknya. Soalannya, adakah boleh seekor kambing disembelih dengan nama akikah dan juga dengan nama kurban? Bagaimana tuan? Boleh ataupun tidak boleh? Adakah jadi kurban, adakah jadi akikah? Jadi jawapannya tidak terhasil dua-dua. Kurban pun tidak terhasil, akikah pun tidak terhasil.
Tapi kalau pada waktu itu dia membeli 2 ekor kambing, seekor kambing dengan tujuan kurban, seekor lagi untuk akikah, ia lulus. Ataupun tuan-tuan kalau umpamanya dia mendapatkan bahagian lembu, contohnya kerana seekor lembu boleh dibahagi 7 nama, 7 tujuan, diambil 2 bahagian, satu bahagian untuk akikah, satu bahagian untuk kurban. Itu berjaya, mana dua-dua dapat. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tuan-tuan, nak dapatkan hasil akikah ini, pastikan ada pencukuran rambut bayi. Rambut bayi dicukur. Maka itulah berlaku tuan-tuan dalam majlis-majlis akikah. Kalau dahulunya majlis-majlis akikah ini tuan-tuan, namanya majlis naik buai, ataupun majlis potong jambul. Itu dululah tuan-tuan ni. Tapi hari ini alhamdulillah namanya sudah baik dah. Majlis akikah dan disertakan nama sekali bayi yang nak diakikahkan dalam surat jemputan tu. Jadi pastinya ada pencukuran bayi. Jadi sebagaimana kebiasaannya lah tuan-tuan yang diamalkan dalam masyarakat, kalau buat majlis waktu malam tu ataupun waktu siang, malamnya tu dibacakan rawi ataupun siangnya tu dibacakan rawi lah tuan-tuan ni. Rawi itu makna kisah sejarah kelahiran dan sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bagus, cantik. Baca sirah sejarah Nabi. Dalam celah itu adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepada ketiganya untuk marhaban. Dalam waktu marhaban beramai-ramai ahli jamaah inilah tuan-tuan, anak yang nak diakikahkan tu dibawa keluar. Dipersaksikan oleh ahli jamaah yang lain. Dibawalah bersama-samanya tuan-tuan apa tu? Gunting. Mungkin ada air mawarnya sebagai rencisan-rencisan nak wangikan tuan-tuan ni. Mungkin ada godisnya bunga telur. Dibawa kepada siapa terlebih dahulu tuan-tuan? Selanjutnya dibawa kepada imam lah. Bawa pada imam dulu. Untuk apa? Untuk digunting. Pasal yang disedia gunting. Guntinglah rambut bayi tu. Gunting rambut bayi. Kalau dulu digunakan untuk tempat rambut bayi yang digunting tu daripada buah kelapa yang dihiasi. Cantiknya tuan-tuan, gunakan bekas yang tidak basah. Pasal apa? Nak dikumpulkan rambut bayi ni. Tuan Imam dah siap gunting, serah pula pada sebelahnya Pak Bilal. Begitulah jamaah-jamaah yang lain pun mengambil bahagian. Alhamdulillah. Nanti apabila bayi ini dah dibawa masuk ke biliknya, maka diteruskanlah pencukuran, sampurnakan. Tadi cuma perasmiannya saja di luar sana. Kalau dah masuk, diteruskan pencukurannya. Rambutnya tu disimpan. Kenapa disimpan tuan-tuan? Di tempat yang kering. Esoknya kalau waktu malam dilakukan majlis, ditimbang. Ditimbang dengan emas. Berapa gram rambutnya tu? Kata kalau contohnya timbang-timbang-timbang dapat 1 gram. Berapa nilaian emas 1 gram hari ini tuan-tuan? Katakanlah 340. Keluarkanlah duit 340 sebagai nilaian 1 gram emas hasil daripada timbangan rambut bayi yang dicukur sepenuhnya. Sedekah kepada fakir miskin. Sudah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada pencukuran. Kalau cuma setakat gunting-gunting saja tuan-tuan, sebahagiannya itu tak sempurna.
Tak sampurna pelaksanaan akikah tersebut. Jadi nak sempurnakan, pastikan seluruh rambut bayi yang ada di atas kepalanya tu dicukur semuanya. Alhamdulillah tuan. Yang keenam, ada masa. Masa disunatkan melakukan akikah iaitu pada hari yang ketujuh kelahiran bayi. Itu waktu yang disunatkan, hari yang ketujuh. Walaupun dah boleh pada hari pertama kelahiran pun dah boleh, asal dah selesai, dah sempurna kelahirannya, dah boleh dah. Tapi afdalnya pada hari yang ketujuh. Andai kata ibunya, bapanya tidak berkemampuan, tuan-tuan boleh tangguh tambah 7 hari lagi, hari yang ke-14. Belum berkemampuan lagi pada hari yang ke-21. Tambah lagi 7, 21. Tak berkemampuan lagi, tambah 7 hari lagi, hari yang ke-28. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Sehinggalah penjaganya, ayahnya ada kemampuan. Tetapi kalau tidak ada kemampuan untuk mengakikahkan anaknya, sehingga anak itu balik, maka sudah setakat itu sahajalah tanggungan ayah untuk mengakikahkan anaknya sampai waktu balik sahaja. Apa kalau sudah balik anak ini yang belum diakikahkan, maka akikah itu ditunaikan yang punya diri. Mana anak itu sendirilah yang mengakikahkan dirinya sendiri. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ma'al ghulamu aqiqatu fa'ahriku anhu daman. Bersama-sama kelahiran bayi hendaklah dibuat akikah, maka tumpahkanlah darah penyembelihan binatang untuknya. Wa amitu anhul azza, dan tanggalkanlah daripada sesuatu yang boleh menyusahkan. Maka itulah hikmahnya pencukuran rambut bayi. Jadi kalau ada perkara-perkara yang tidak baik ke atas bayi itu, yang berserta dengan kelahirannya, maka dibersihkan. Selain daripada itu tuan-tuan, ada hadis yang lain yang menjadi dalil disyariatkan akikah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, rawahu Tirmizi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Bayi itu tergadai dengan akikahnya. Bayi yang dilahirkan, yang baru lahir, tergadai dengan akikahnya. Apakah maksudnya tuan-tuan? Kalau sebut gadai ini, kita pun tergambarlah tuan-tuan, kalau nak memudahkan faham ni maksud gadai ini. Suatu hak kita ni kita bebas menggunakan. Asal mulanya tuan-tuan, tapi apabila tergadai, kenapa tergadai, kenapa digadai? Kerana ada keperluan mendesak. Sebagai contohlah, kalau bagi wanita tu ada barang kemas perhiasan, tiba-tiba nak memerlukan belanja yang lebih besar, tak berkemampuan, tak ada dalam simpanan contohnya, tapi dia ada barang kemas, maka ikhtiar dia dibawa barang kemas tu ke premis pajak gadai. Barang kemasnya tu digadaikan untuk mendapatkan dana. Sudah hadirin dan dirahmati oleh Allah. Apakala dia dah masuk dalam pajak gadai, dalam pegangan orang lain, adakah kita boleh guna lagi barang perhiasan tersebut? Nak guna ke tempat kenduri kahwin contohnya, nak guna hari-hari, dah tak boleh lagi. Bila boleh diguna? Terpaksa ditebus lebih dahulu. Anak yang baru lahir tergadai. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan kelebihan daripada anak-anak ini? Kena tebus. Apa penebusannya? Iaitu dengan akikah.
Jadi anak tergadai nak dapatkan kelebihan keutamaan daripada anak ini, kena diakikahkan, kena tebus. Penebusannya tu, itulah disembelihkan binatang ternakan atas nama akikah, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Itu cara penebusan kepada bayi yang dilahirkan. Alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan kalau anak yang tergadai itu katakanlah tidak diakikahkan? Tidak diakikahkan. Maka kelebihan keutamaan daripada anak tak dapat diperolehi. Sebagai salah satu contohlah tuan-tuan yang telah dibahaskan oleh para alim ulama. Andai kata anak yang dilahirkan itu meninggal dunia sebelum dia baligh, ia tidak dapat memberikan syafaat pertolongan untuk kedua ibu bapanya agar masuk syurga. Jadi rupa-rupanya anak-anak yang meninggal dunia masih kecil tuan-tuan, orang sebut sekarang ni anak syurga. Dia memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk siapa? Untuk kedua ibu ayahnya. Untuk menjurus masuk ke dalam syurga. Tapi andai kata anak itu tidak diakikahkan, dia tidak dapat memberikan syafaat. Terhalang. Tapi kalau diakikahkan, alhamdulillah, dapatlah memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Itu pentingnya tuan-tuan, anak-anak ini waktu dilahirkan tu diakikahkan. Yang keduanya tuan-tuan, sebagaimana yang dibahaskan oleh para alim ulama ni, anak-anak yang diakikahkan akan terjamin mendapat keselamatan daripada bahaya kehidupan. Tapi apabila tidak diakikahkan, tidak diakikahkan anak yang lahir tu, dia terhalang daripada mendapat keselamatan mara bahaya kehidupan. Sehingga bila? Sehinggalah dia diakikahkan. Kalau dah diakikahkan, baru ada jaminan keselamatan. Selagi belum diakikahkan, jaminan keselamatan belum diperolehi lagi. Selamat sejahtera daripada berbagai-bagai hal tuan-tuan ni untuk anak-anak. Selain daripada itu, anak yang dilahirkan ini ke dalam dunia dalam keadaan dipegang oleh syaitan, terkekang oleh kekangan syaitan. Mana sentiasa digoda, diganggu oleh syaitan anak-anak yang lahir ni. Jadi bagaimana nak melepaskan dia daripada kekangan syaitan? Iaitu diakikahkan. Apabila diakikahkan, barulah syaitan itu lepas daripada kekangannya. Mana dapat keselamatan daripada gangguan syaitan. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan jaminan kelebihan ini tuan-tuan, ditebus. Bagaimana cara penebusannya? Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbihu anhu yawmas sab'i. Kanak-kanak itu tergadai dengan akikahnya untuk nak ditebus, disembelihkan akikah untuknya pada hari yang ketujuh. Wa yusamma, dan diberikan nama. Dan disembelihkan kambing sebagai sembelihan akikah. Waktu itu juga diistiharkan namanya. Istiharkan namanya. Berilah nama yang baik-baik untuk anak-anak. Yang mudah diingat, mudah ditulis. Jangan berikan nama-nama yang rumit tuan-tuan ni. Hari ini Allahu Akbar, nama anak-anak kadang-kadang susah nak disebut. Susah nak disebut tuan-tuan ni. Itu menyusahkan anak-anak besok kalau dah dewasa. Nanti nak tulis namanya, saya minta macam mana nama kamu ni nak ditulis ni. Kau payah banget ni. Payah susah .
Dan dicukur kepalanya. Mana dicukur rambutnya. Sembelihkan akikah satu. Beri nama. Dan dicukur rambutnya. Itu proses penebusan. Alhamdulillah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa soalan tuan-tuan ni. Ada beberapa soalan untuk nak memperjelaskan lagi tuan-tuan ni. Soalan. Bagaimana kalau seorang anak yang dilahirkan meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh? Anak lahir belum sampai hari yang ketujuh dia meninggal dunia. Anak lahir belum sampai hari yang ketujuh, mana belum diakikahkan lagi, meninggal dunia. Soalannya, adakah diakikahkan atau tidak perlu diakikahkan? Anak yang lahir meninggal dunia sebelum sampai hari yang ketujuh, adakah disunatkan diakikahkan atau tidak sunat diakikahkan? Satu soalan tuan ni. Soalan yang kedua, anak yang lahir meninggal dunia setelah hari yang ketujuh, dah lepas hari yang ketujuh dah, adakah sunat diakikahkan ataupun tidak sunat diakikahkan? Jawapannya, dua-duanya sunat diakikahkan. Dua-duanya sunat diakikahkan. Walaupun dia meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh, ataupun dah meninggal selepas hari yang ketujuh. Sunat diakikahkan. Soalan lain tuan. Bagaimana kalau umpamanya anak tu lahir dalam keadaan keguguran janin? Setelah dia berumur 4 bulan dalam kandungan. Gugur bayi, keguguran ibunya. Umur janinnya tu 4 bulan. Soalannya, adakah diakikahkan atau tidak diakikahkan? Ini masih dalam kandungan 4 bulan tuan-tuan ni. Yang tadi dah sempurna bulannya dah lahir, tapi dia meninggal sebelum hari yang ketujuh. Ini baru 4 bulan dalam kandungan, gugur, lahir bayinya. Soalan, adakah diakikahkan atau tidak diakikahkan? Satu lagi soalan tuan, bagaimana kalau gugur janin sebelum umurnya 4 bulan? Yang pertama tadi, yang ketiga tadi, umurnya 4 bulan dalam kandungan, gugur, lahir. Yang keempat, belum lagi berumur 4 bulan. Ini ibu-ibu yang mengandung tahu tuan-tuan ni, berapa bulan dalam kandungannya. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagaimana jawapannya? Jawapannya, kalau bayi itu gugur dalam usia 4 bulan atau lebih, maka sunat diakikahkan dulu. Apa sebabnya? Kerana sudah ada rohnya. Manakala anak yang gugur sebelum umur 4 bulan, itu tidak diakikahkan. Kerana belum ada rohnya lagi. Bayi dalam kandungan ditiupkan roh setelah berumur 120 hari. 120 hari bermakna 4 bulan. 4 bulan aja ditiupkan roh. Meninggal dunia dalam lingkungan 4 bulan, maka disunatkan untuk diakikahkan. Ibu ayahnya dapat syafaat daripada anaknya yang masih lagi, yang gugur umur 4 bulan ke atas. Tapi kalau yang belum sampai 4 bulan, itu tidak diakikahkan kerana belum ada rohnya lagi, belum ada nyawa lagi. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada beberapa persoalan-persoalan lagi lah tuan-tuan ni yang berkaitan dengan akikah ini.
Insya Allah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kalau ada salah silam, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم وارثنا ما لم نعلم وارزقنا اللهم بما لم نعلم واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. وبالفتح يا فتاح واجعل تكرما وبالعلم نوّر عليم قلوبنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.